Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dimuliakan dan dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dimuliakan juga para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Kitab Faraid, dan mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini kita niat iktikaf di dalam masjid ini. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Mudah-mudahan sepanjang keberadaan kita dalam masjid ini kita niatkan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala dan dikira sebagai amal ibadat kita di akhirat nanti, yang mana di padang mahsyar nanti kita semua akan membawa amalan kita masing-masing. Nafsi nafsi, engkau aku, masing-masing membawa amalan yang baik masing-masing. Yang baik baiklah, yang sebaliknya lah, naudzubillah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 35. Betulkan kalau ada kesalahan, yang lepas saya ada tanda pada muka surat 35. Kita dah masuk dalam bab sumber hukum faraid. Bila kata sumber hukum faraid, yang aulanya adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Selain daripada itu, ada juga sumber hukum faraid daripada qaul sahabat, dan ada juga daripada qiyas para alim ulama. Tetapi boleh dikatakan lebih 90% ketentuan berkenaan dengan pembahagian harta pusaka ini adalah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Nabi SAW ketika ditanya, ada satu peristiwa Nabi ditanya oleh seorang wanita, yang mana perihal wanita ini harta suaminya diambil oleh adik-beradik lelaki suaminya. Suaminya syahid di medan perang bersama dengan Rasulullah, tetapi hartanya semua diambil oleh adik-beradik arwah suaminya. Dan ketika itu wanita ini hanya mempunyai anak perempuan sahaja. Jadi ketika itu Nabi SAW tak dapat nak beri jawapan. Bagaimana cara untuk menyelesaikan, sehingga turunlah ayat berkaitan tentang pembahagian harta pusaka. Jadi bila kita sebut tentang dalil, kita belajar perlu kepada dalil. Tetapi untuk menentukan sesuatu hukum, kita, terutamanya saya lah sebagai orang awam, tidak memerlukan dalil.
Hakikatnya begitu. Maksudnya apa? Kita tak perlukan dalil untuk menentukan hukum. Dalam erti kata mengistinbat hukum. Apa makna istinbat? Seolah-olah ada satu kain yang direndam dengan air, kemudian kita angkat air itu, kita perah dia sehingga titisan yang terakhir. Itu kiasan bagi istinbat. Maknanya apa? Daripada dalil sama ada Al-Quran, Al-Hadis, ini yang mujtahid para alim ulama perlukan dalil untuk apa? Mengistinbat hukum, untuk menentukan hukum. Sekian-sekian hukumnya, sekian-sekian berdasarkan dalil ini, mengikut ijtihad para ulama. Adapun kita sebagai orang alim perlukan juga dalil, tetapi untuk belajar, untuk memahami perkara agama, memahami sesuatu hukum, tetapi bukan untuk mengistinbat hukum. Sebab syarat untuk mengistinbat hukum daripada dalil cukup ketat. Dalam erti kata lain, untuk menjadi seorang mujtahid, kita perlu menguasai banyak ilmu. Ilmu mantiknya, ilmu bahasa Arabnya, ilmu tentang mustalah hadisnya, ilmu apa-apa juga berkaitan tentang agama, terutama dalam menentukan hukum. Banyak sangat ilmu-ilmu yang wajib dikuasai untuk menjadikan seseorang itu sebagai mujtahid. Jadi mujtahid inilah yang memerlukan dalil untuk mengistinbat hukum. Adapun kita sebagai orang awam, kita tidak perlukan dalil. Apa yang kita perlukan? Kita perlukan qaul ulama. Kita perlukan pandangan ulama-ulama. Pandangan ulama sekian berkenaan hukum sekian, oh begini. Kita gunakan pandangan ulama, bukan dengan dalil kita ambil, kita tentukan dalil. Kalau begitulah keadaannya, maka hukumnya haram ke atas kita. Haram sebab apa? Sebab kita menafsirkan dalil berdasarkan kefahaman kita sendiri. Dan kita menentukan hukum, terutamanya berkaitan tentang hukum. Sebab itu berkaitan tentang hukum, hadis yang dhaif tidak boleh diterima pakai. Nak katanya dalil untuk menentukan hukum, dalilnya cukup solid, cukup kuat. Tetapi hadis dhaif boleh digunakan tak Ustaz? Boleh. Boleh untuk perkara fadailul a'mal, bukan berkaitan tentang hukum. Sekiranya berkaitan tentang hukum, hadis dhaif tidak boleh diterima. Tetapi diambil daripada hadis yang sahih, hadis yang hasan, daripada Al-Quran. Dan daripada dalil-dalil itulah ulama mujtahid menggunakan kaedah mengistinbat hukum, maka keluarlah hukum-hukum yang sampai kepada kita hari ini. Hukum taklifinya 5, wajib, sunat, makruh, harus, haram. Tak ada hukum yang ke-6 dan seterusnya. Tak ada hukum bid'ah, tak ada. Hukum taklifi 5 sahaja. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Selebihnya tak ada lagi. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, bid'ah bukan hukum. Bid'ah sesuatu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi. Bukan bererti ianya tertolak. Bukan bererti ianya diharamkan untuk dilaksanakan. Tetapi salah faham sebahagian orang bila kata bid'ah, kullu bid'ah dhalalah. Semua bid'ah ini sesat, kata dia. Wa kullu dhalalah finnar. Dan setiap perkara yang sesat ini di dalam neraka. Dia ikut kefahaman dia berdasarkan hadis Nabi. Ini salah. Sedangkan ulama telah menerangkan ribuan tahun dahulu, ulama dah terangkan hadis ini, dah menafsirkan, dah memberi huraian. Yang dikatakan bid'ah itu ada 2. Satu bid'ah hasanah dan satu lagi bid'ah dhalalah. Yang mana bid'ah hasanah boleh kita lakukan selagi mana ada sumber dalil yang lain yang umum.
Seperti contoh kita buat kenduri tahlil arwah. Pernah tak Nabi buat? Tak pernah. Apa hukumnya Ustaz? Boleh. Bahkan ada sebahagian ulama katakan sunat, bukan sunat buat tahlil, tetapi dalam tahlil itu ada perkara-perkara yang sunat. Seperti contoh membaca Al-Quran. Dalam tahlil adanya sedekah daripada tuan rumah menjamu makanan kepada tetamu yang hadir. Daripada aktiviti tahlil tadi adanya hubungan yang erat di kalangan jemaah yang dah lama tak jumpa balik, bersalaman, gugur dosa-dosa di celah-celah jari apabila bersalaman. Itu yang dikatakan sunat di situ, bukan sunat tahlil. Jadi pemahaman kita selagi mana ianya tidak ada larangan yang khusus dan dalam masa yang sama ada suruhan yang umum, bermakna selagi itu boleh dilakukan. Apa contoh di kalangan para sahabat yang sering orang katakan, yang masyhur ustaz-ustaz berikan contoh, iaitu amalan sahabat Bilal bin Rabah. Ketika Nabi bertemu dengan Allah di langit, bukan tempat, jangan salah faham bila kata di langit, oh Allah bertempat, tidak. Allah wujud tidak bertempat. Bahkan salah kalau kita kata Allah wujud di mana-mana. Tidak boleh. Sebab sebelum adanya masa, sebelum adanya tempat, Allah lebih wujud sejak azali lagi. Selain daripada Allah, itu dinamakan al-alam, iaitu ma siwallah, selain daripada Allah, termasuk tempat, termasuk arah, termasuk masa. Semuanya ini adalah makhluk dan Allah tidak akan terkait dengan makhluk. Ini dalam bab tauhid lah. Tak boleh kita mengatakan Allah berada di mana-mana, Allah di aras berdasarkan kefahaman dalil secara ayat, secara terjemahan. Tak boleh. Kita kena lihat apa huraian, apa penafsiran di kalangan ulama mengatakan ayat-ayat sedemikian, yang mana ayat ini termasuk dalam kelompok ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Kalau dibaca, takkanlah macam ni. Jadi samar-samar kefahaman kita, maka rujuk kepada pendapat para alim ulama. Apa pendapat para alim ulama berkenaan ayat demikian, ayat sekian-sekian. Jadi insya-Allah pada malam ini kita masuk dalam sumber hukum faraid yang kedua, iaitu berkaitan tentang hadis Bilal bin Rabah. Tadi sambung sedikit, tergantung pula ceritanya. Jadi Bilal bin Rabah ni apa amalan dia? Nabi bertanya dengan Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, aku mendengar telapak kaki kau berada di syurga. Apakah amalan kau ya Bilal?" Apa kata Bilal? "Aku mengamalkan 2 solat selepas wuduk. Tiap kali Bilal bin Rabah berwuduk, dia akan melaksanakan 2 rakaat solat sunat." Sehingga sekarang dalam buku-buku fiqh, kitab-kitab fiqh ada dinyatakan apa dia nama solatnya? Solat sunat wuduk. Nabi pernah buat tak? Tak. Tetapi Bilal yang buat. Apa kata Nabi? Nabi tak kata jangan buat lagi, aku tak pernah buat, bid'ah, tak ada. Nabi biarkan, dan Nabi tidak berkata dalam unsur larangan. Bermakna apa jua yang Nabi tak buat, tak semestinya ianya dilarang dalam agama. Jadi itu kita kena faham benar-benar apa yang dikatakan bid'ah, apa yang dikatakan bid'ah sayyi'ah atau dalalah ataupun bid'ah hasanah. Muka surat 33, sumber yang kedua hadis. Berikut adalah di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum faraid. Hadis yang pertama. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin." Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhiqul faraidha," berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya. "Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin." Adapun bakinya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya.
39 nota kaki di bawah, Al-Imam Muhammad Ismail Subus Salam. Ini rujukan dari kitab Subus Salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini, Nabi SAW mengarahkan, memberi panduan kepada kita apabila berlakunya kematian, alhiqul faraidah, berikan bahagian warisan bi ahliha, yang telah ditentukan kepada pemiliknya, fama baqiya, maka adapun baqinya, fahuwa li aula rajulin zakarin. Sebab tu dalam hukum pembahagian harta faraid, lelaki akan dapat baki. Lelaki akan dapat baki, kecuali siapa? Siapa lelaki yang tak dapat baki? Dalam arti kata, dia dapat bahagian ashabul furud, pecahan-pecahan. Siapa dia? Suami. Ayah yang lain dapat baki. Ayah dapat 1/6, suami dapat 1/2 jika arwah isteri tak ada anak. Suami dapat 1/4 jika arwah isterinya ada anak, walaupun anak bukan dengan dia, anak dengan suami sebelum dia. Juga anak kepada si mati, bermakna status si mati ini ada anak. Jadi suami dapat 1/4. Yang dikatakan baki ini tak semestinya sedikit. Jangan ingat baki ni sedikit, tak. Kadang-kadang boleh jadi baki lebih banyak daripada ashabul furud, daripada yang telah ditentukan pecahan-pecahannya, suami, isteri, ayah, ibu, 1/6, 1/6, 1/2, 1/4, 1/8. Bakinya itu kadang-kadang lebih banyak daripada yang dapat ashabul furud. Dan ada waktu baki ini boleh dapat lebih sedikit daripada ashabul furud. Dan boleh jadi juga baki ini tak dapat langsung. Sebab yang ashabul furud yang dah ditentukan oleh Allah, sekian-sekian dapat 1/2, yang ni dapat 1/6. Baki-baki kira-kira dah tak ada, maka tak adalah bahagian dia. Ini yang dikatakan li'aula rajulin zakarin, iaitu fama baqiya, baki kepada saudara ataupun waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Hadis kedua, an Usamah bin Zaid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima, muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Ini syarat untuk mewarisi harta pusaka, hendaklah agama Islam di kalangan si mati ataupun yang mewarisi. Kalau misal kata salah satunya berlainan agama, na'udzubillahi min zalik, sama ada murtad ataupun yang Islam itu mu'allaf, bermakna salah satu daripada antara keduanya ini tidak akan saling mewarisi harta pusaka, walaupun ayah dengan anak. Contoh, keluarga ini daripada keluarga non-muslim, bukan Islam pada asalnya, anaknya memeluk agama Islam. Bila berlaku kematian ayahnya, anaknya tidak boleh mewarisi harta ayahnya tadi. Dari sudut faraid, kalau hibah nak bagi boleh tak? Boleh. Hibah ni apa dia? Pemberian semasa hidup. Pemberian ayah ni tadi yang bukan Islam, dia bagi siap-siap masa hidup. Minggu lepas saya nak cerita sedikit. Minggu lepas waktu saya bertugas sebagai pendaftar tanah, ada 1, 2, 3, 4, 4 orang datang ke pejabat tanah. Waktu tu buat urusan pindah milik borang 14A. Ayahnya ni dah tua dah. Kalau tengok umur tu, saya ingat saya dalam 80 lebih. Anaknya 3 orang, 2 orang perempuan, 1 lelaki. Jadi datang bawa 3 geran tanah dengan borang 14A. Borang 14 ni borang pindah milik lah. Jadi daripada ayah kepada anak yang pertama. Ini untuk geran yang pertama. Geran yang kedua, ayah kepada anak yang kedua. Okay, geran yang ketiga daripada ayah untuk anak yang ketiga.
Boleh tak nak buat macam tu? Boleh. Itu namanya hibah, pemberian semasa hidup. Sebab mungkin ayahnya takut-takut kalau misal kata dah mati nanti, dah tak ada nanti, waris-waris ni nanti berebut, bergaduh sebab harta. Jadi bagi siap-siap masa hidup. Boleh, tak ada masalah. Dan boleh jadi perkara itu lebih baik kalau misal kata si ayah ini beranggapan kalau misal kata dia dah tak ada nanti, anak-anak berebut. Dan boleh juga jadi perkara tersebut tidak baik. Apa negatifnya? Boleh jadi dia dihalau oleh anak-anaknya. Sebab tanah tu tanah anaknya dah bertukar nama geran. Boleh jadi, tak mustahil. Tapi kita kenal anak kita, kita didik anak kita, dan kita tahu kalau misal kata kita bagi juga kepada anak, rasanya anak tak akan halau kita. Dan mungkin lebih lagi hubungan kasih sayang antara anak dan juga bapa ni tadi. Sebab anak ni sedar, oh ayah dah bagi siap-siap, ayah sayang kat aku. Maka layanan dia juga lebih daripada biasa. Mungkin. Hadis yang ketiga, muka surat 36. An Ibnu Buraidatin an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus idza lam yakun dunaha ummun. Rawah Abu Dawud wan Nasa'i. Daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada nenek. Nenek di sini jaddah, ini jaddah kepada siapa? Jaddah kepada abun. Nenek kepada ayah, nenek kepada ibu, dua-dua dapat. Berbeza dengan jaddun, datuk. Datuk daripada ayah sahaja yang dapat. Datuk daripada ibu tak dapat, tak termasuk dalam ahli waris. Si mati, ayah, ibu. Ayah, ada ayah lagi, ada ibu lagi. Jadi ini datuk, ini nenek bagi ayah. Yang datuk dapat, yang nenek dapat dari ayah. Yang ibu ada ayah, ada ibu. Ayah daripada ibu tak dapat, tapi ibu daripada ibu dapat. Misal kata kedua-dua nenek masih ada, dan syarat untuk nenek dapat apa dia? Kena tiada waris sebelum dia, mana di bawah dia, iaitu ibu. Kalau ibu ada, nenek akan jadi mahjub, terhalang, tak dapat. Begitu juga dengan cucu. Cucu boleh dapat harta pusaka dengan syarat anak si mati tak ada. Kalau anak si mati ada, cucu terhalang. Begitu juga keadaan yang di atas. Kalau ayah ada, ibu ada, nenek tak dapat, atuk tak dapat. Nanti kita akan masuk dalam satu bab hijab. Satu bab yang cukup penting dalam ilmu faraid, satu-satunya ilmu yang paling penting, iaitu berkaitan tentang hijab. Bahkan ada ulama mengatakan, kalau seandainya tidak menguasai tajuk hijab ini, haram bagi dia untuk menentukan bahagian faraid seseorang. Sebab dia tak tahu mana yang lebih utama, siapa yang patut dapat. Sebab dalam bab hijab ini, kita akan tahu di antara 15 waris lelaki, 10 waris perempuan, kesemuanya ada 25 waris yang berhak dapat, tetapi tak semuanya akan dapat. Kalau seandainya dikumpulkan 15 lelaki ahli waris, kemudian 10 ahli waris perempuan, semuanya 25, berapa orang yang akan dapat? Hanya 5 sahaja yang akan dapat. Siapa dia? Pasangan si mati, sama ada suami atau isteri, kemudian ayah si mati, kemudian ibu si mati, kemudian anak lelaki si mati, kemudian anak perempuan si mati. Yang lain-lain dapat tak? Tak dapat. Istilahnya mahjub, terhalang. Sebab adanya 5 waris yang cukup power kuasa dia. Yang lain-lain tak boleh nak menyending-nyending, tak boleh nak pujuk-pujuk rayu, tak boleh.
dia tak ada hak, melainkan waris tadi nak bagi, itu adalah dah jadi hak dia. Harta kita ini tuan-tuan, sering saya katakan, harta kita ini hakikatnya bukan milik kita. Bahkan badan kita, anggota badan kita juga bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah akan dikembalikan. Begitu juga harta kita. Pensil, telefon, buku, duit, tanah, rumah, kenderaan, kereta, motor, hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Allah beri pinjam je kat kita di dunia ini. Jadi amanah, bila kata pinjam, ada akadnya. Apa akadnya? Jaga betul-betul, guna yang baik. Sebab tu di akhirat nanti, di padang mahsyar, tidak akan berganjak kaki kita semua ini di hadapan Allah, melainkan ditanya 4 perkara, dan salah satunya berkaitan tentang rezeki kita. Dari mana sumbernya dapat, kemudian bagaimana cara kita membelanjakan harta tersebut. Kalau Allah bagi terus, Allah dah tak tanya. Bermakna Allah bagi pinjam. Dan bila kita meninggal dunia, keseluruh harta kita akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Jadi bagaimana Allah nak berikan kepada waris? Ini yang berlakunya faraid. Allah tentukan siap-siap bagi ayah berapa, bagi ibu berapa, bagi pasangan berapa, anak lelaki berapa, anak perempuan berapa. Jadi bukan kita suka-suka nak tentukan, tak. Tetapi semuanya dari Allah. Hatta badan kita juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat. An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahalla al-mauludu waritha. Rawah Abu Daud, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bayi yang baru lahir dilahirkan menangis, yakni mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak mendapat pusaka. Yang ini juga antara syarat untuk seseorang mendapat mewarisi harta pusaka, hendaklah penerima pusaka hidup ketika pemilik harta mati, walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Contoh keadaan ibu dan juga anak naik kereta sama-sama, berlaku kemalangan, na'udzubillah. Jadi di hospital akan dapat sijil kematian, dua-dua meninggal dunia. Dua-dua meninggal dunia, dekat sijil kematian akan tulis waktu matinya bila. Si ibu contoh pukul 6.30 petang, si anak 6.31 petang. Jadi siapa yang meninggal dunia dulu? Ibu. Anak ini tadi dapat tak harta ibu? Dapat. Sebab dia hidup semasa ibu ni meninggal dunia, walaupun beza seminit. Itu syaratnya. Kalau misal kata anak ni tadi meninggal dunia dahulu, kemudian barulah ibunya meninggal dunia, bermakna anak ini tadi tidak dapat mewarisi harta ibu tadi. Tetapi anak kepada anak lelaki, bermakna cucu kepada perempuan ni tadi, boleh dapat. Itu nanti kita akan masuk dalam satu bab yang dinamakan wasiat wajibat. Wasiat wajibat apa dia? Seorang meninggal dunia, ada anak-anak bawah dia, dan anak-anak ini ada yang dah meninggal dunia. Ini meninggal dunia, atuk meninggal, ayah meninggal, kita masih ada. Kita dapat tak harta? Kalau ikutkan asalnya tak dapat. Sebab anak ni tadi, pakcik, makcik kita masih ada. Tetapi kita boleh menuntut atas nama wasiat wajibat. Sebab apa? Bahagian ayah kita sepatutnya dapat, tetapi tak dapat. Yang ini bukan dalam kitab faraid,
tetapi diputuskan dalam jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-83 yang bersidang pada 22 hingga 24 Oktober tahun 2008. Dan nanti kita akan masuk lebih terperinci bagaimana keadaannya, bagaimana syarat-syaratnya untuk cucu ni tadi menuntut hak dia. Dan tak boleh lebih daripada 1/3, sebab dia bukan bahagian faraid, dia bukan asabah tetapi wasiat. Bila kata wasiat, tidak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta peninggalan arwah atuknya tadi. Okey, hadis yang ke-5 muka surat 37. Wa an Amru bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatili minal mirasi syai'un, rawahun Nasa'i. Daripada Amru bin Syu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada bagi seseorang pembunuh itu sesuatu pun daripada harta pusaka. Yang ini juga dalil menunjukkan bahawasanya orang yang membunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuh. Anak bunuh ayah, anak tak boleh mewarisi harta ayah tadi. Ayah bunuh anak, ayah tak boleh mewarisi harta anak tadi. Dalam kitab faraid, kitab fiqh yang lain juga mengatakan bahkan bunuh yang tidak sengaja juga tak boleh dapat. Apa contohnya? Contoh si anak ni tadi tengah buat rumahnya belum siap, tapi dia dah duduk rumah tu. Depan rumahnya tu, depan pintu tu digali lubang. Digali lubang yang dalam lah. Mungkin nak buat tempat untuk kelongkong tandas ke, ataupun kat tepi rumah, belakang rumah ke. Tiba-tiba ayahnya datang, tak bagi tahu pula tu. Datang, pum, termasuk dalam lubang, meninggal dunia. Keadaan begitu juga kata ulama tak boleh mewarisi harta pusaka walaupun tidak sengaja. Sebab dalam ayat ini kata ulama, dalam penafsiran daripada hadis ini tidak dinyatakan sama ada sengaja atau tidak, bermakna sama ada sengaja atau tidak dilarang, tidak boleh untuk mewarisi harta pusaka si mati. Hadis yang ke-6, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna ibna ibni mata fama li min mirathihi faqala lakas sudus falamma walla da'ahu faqala laka sudusu akhar falamma walla da'ahu faqala inna sudusa al-akhirah tu'matun. Rawah Imam Ahmad. Daripada Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, cucu aku telah meninggal dunia, adakah aku mendapat harta pusaka? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa kamu mendapat 1/6. Ini bagi keadaan datuk. Datuk ni siapa? Ayah kepada ayah. Datuk kepada ibu tak dapat. Ia termasuk dalam kelompok zawil arham. Nanti kita akan masuk dalam bab zawil arham. Zawil arham ni apa dia? Saudara juga, tetapi tak termasuk dalam ashabul furud, tak termasuk dalam ahli waris. Seperti contoh anak lelaki atau anak perempuan daripada anak perempuan kita, bermakna cucu kita. Cucu kita daripada anak perempuan tak dapat, tetapi cucu kita daripada anak lelaki kita dapat harta, dengan syarat anak kita dah tiada. Kalau anak ada, dia akan mahjub. Kalau misal kata anak kita dah tak ada, cucu ada, anak-anak yang lain ada, dia boleh tuntut menggunakan kaedah wasiat wajibat tadi. Maka baginda SAW menjawab bahawa kamu mendapat 1/6. Ini keadaan bagi datuk ayah kepada ayah. Maka tatkala dia berpaling, Nabi memanggilnya, maka baginda bersabda, bagimu 1/6 yang lain.
Maka tatkala dia berpaling, Nabi memanggilnya lagi, maka sabda baginda bahawasanya 1/6 yang lain itu lebih atas yang ditakdirkan, yakni difardukan. Nota kecil 44, Ibid halaman 183, penjelasan lebih lanjut dalam pembahagian secara fardu kepada datuk. Kita akan masuk nanti pada muka surat 113. 113 kita akan masuk dalam perihal keadaan datuk. Bagaimana keadaan datuk akan dapat 1/6, bagaimana keadaan datuk akan dapat 1/6 bersama dengan asabah. Kita akan bincangkan nanti. Hadis yang ketujuh. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu su'ila 'an ibnatin wa banati ibnin wa ukhtin faqala lil ibnatin nisfu wa li ukhtin nisfu wa'ti bani Mas'udin fasayuta bi'uni fasu'ila bani Mas'udin wa ukhbira biqauli Abi Musa faqala laqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin aqdi fiha bima qadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lil ibnatin nisfu wa li ibnatil ibnis sudus takmilatas thulutsaini wa ma baqiya fali ukhti fa ukhbira Abu Musa biqauli ibnu Mas'udin faqala la tas'aluni ma dama hadzal habru fikum. Daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa dia ditanya tentang hak pusaka untuk anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan. Maka dia menjawab, bagi anak perempuan 1/2 dan bagi saudara perempuan 1/2. Tetapi 1/2 ni dia ada kaedah hijab. Kalau misalnya kata ada anak perempuan seorang, dia akan dapat 1/2. Saudara perempuan seibu sebapa dah tak dapat 1/2. Dia akan dapat berapa? Dia akan dapat 1/2, 4, 5, 6. Dia akan dapat kongsi dengan anak tadi dengan jumlah keseluruhan 2/3. Sebab berhimpunnya 2 saudara perempuan, 2 waris di kalangan perempuan. Abi Musa berkata, bertanyalah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nescaya jawapan dia sama dengan jawapanku. Maka ditanya pula Ibnu Mas'ud tentang masalah tersebut berserta jawapan Abi Musa sebelum ini. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, jika, yakni ini jawapannya, jika begitu sesungguhnya aku dalam keadaan sesat, yakni salah, dan aku tidak tergolong daripada orang-orang yang diberikan petunjuk. Maka keputusan aku terhadap masalah ini adalah seperti mana yang telah diputuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagi anak perempuan 1/2 dan cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6 sebagai pelengkap kepada 2/3. Sebab apa dapat 2/3? Sebab berhimpunnya 2 waris perempuan. Seorang anak perempuan dan seorang lagi saudara perempuan, seibu sebapa. Jadi anak akan dapat 1/2. Yang mana adik-beradik, kakak ataupun adik ni tadi akan dapat 1/6 untuk melengkapkan 2/3. Cuba kita tambah 1/2 tambah 1/6. Berapa dapat? 1/2 kita pecahkan bawahnya jadi 6, bermakna 3/6. Betul tak? 3/6 bersamaan 1/2. 3/6 tambah dengan 1/6 dapat 4/6. 4/6 dikecilkan dapat 2/3. Cukup lengkap 2/3 apabila berhimpunnya 2 waris di kalangan wanita. Tetapi lebih kepada anak, sebab anak lebih dekat dengan si mati berbanding adik-beradik. Tetapi adik-beradik boleh dapat, sebab yang anak tadi seorang. Kalau misal kata anak si mati 2 orang perempuan atau lebih, ada juga saudara perempuan seibu sebapa, dapat tak saudara perempuan ni tadi? Tak dapat. Sebab anak si mati dah ada 2 orang. Bermakna anak si mati tadi sama ada 2 atau lebih, dia akan dapat 2/3. Dan saudara perempuan tadi tak akan dapat, mahjub, terhalang sebab adanya anak perempuan. Yang ni dapat sebab apa? Sebab anaknya seorang perempuan.
Dan dia pula dapat dengan sebab nak cukupkan 2/3 bila berkumpulnya dua saudara ahli waris perempuan. Kemudian dimaklumkan kepada Abi Musa tentang keputusan Ibnu Mas'ud, lalu dia berkata, jangan kamu bertanya kepada aku selagi ada sahabat ini, Ibnu Mas'ud. Sebab di kalangan Ibnu Mas'ud ini merupakan seorang sahabat yang cukup mahir dalam bab faraid. Bahkan ketika Nabi ditanya juga, Nabi juga sarankan kepada orang yang bertanya, pergi kau tanya dengan Ibnu Mas'ud. Sebab Ibnu Mas'ud ini merupakan seorang sahabat yang cukup faham, cukup mahir, cukup pandai dalam bab faraid, bab kira-kira, bab menentukan siapa yang lebih berhak dan sebagainya. Hadis yang ke-8. Azan dah ke? Dah azan ya? Kok tak bunyi? Seminit lagi. Okay, azan kita berhenti kejap, beri laluan azan, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. Hadis ke-8, an Jabir qala ja'at imra'atu Sa'di bin Rabi' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah hatani ibnata Sa'di bin Rabi' qutila abuhuma ma'aka fi yaumi Uhudin syahidan wa inna ammahuma akhadha malahuma falam yad'alahuma malan wala tunkihani illa walahuma malun faqala yaqdillah fi dhalik fanazalat ayatul miras faarsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima faqala u'tib natai Sa'din as-thulutsaini wa ummuhuma as-thumuna wa ma baqiya fahuwa laka. Kita sambung selepas azan insya-Allah terjemahannya. InsyaAllah kita sambung sedikit. InsyaAllah kita sambung sedikit. Habiskan sedikit lagi ni muka surat 40. Kemudian akan datang kita akan sambung dalam bab pandangan sahabat. Jadi terjemahan daripada hadis tadi daripada Sayyidina Jabir bahawa isteri Sa'ad bin Ar-Rabi' telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang saya katakan tadi. Kisah yang saya katakan tadi, seorang wanita bertemu dengan Rasulullah menceritakan keadaan harta arwah suaminya diambil oleh adik-beradik suaminya yang lelaki tanpa ditinggalkan sedikit pun kepada perempuan ini tadi dan juga anak-anak arwah yang perempuan. Anak-anak tak ada yang lelaki, semua perempuan. Jadi kaedah orang zaman jahiliah dulu, sebelum datangnya Islam, harta warisan tidak boleh diberikan kepada waris perempuan. Sepenuhnya akan diberikan kepada waris lelaki. Ini sejarah dulu sebelum datangnya Islam, pembahagian harta pusaka, faraid ataupun pewarisan tidak diberikan langsung sama sekali sedikit pun kepada waris yang perempuan, maka diambil oleh waris-waris yang lelaki terdekat. Kalau anak lelaki lah. Tak ada anak lelaki, adik-beradik lelaki si mati. Tak ada adik-beradik lelaki si mati, pak cik kepada si mati. Yang penting lelaki. Maka datang Islam memberi penghormatan kepada kaum wanita, dapat harta pusaka. Mithlu hazil unsayan lizzakari mithlu hazil unsayain. Sebahagian perempuan satu bahagian perempuan menyamai 2 bahagian lelaki. Contoh ada 3,000, seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Lelaki dapat 2,000, perempuan dapat 1,000. Ini makna yang dikatakan lizzakari mithlu hazil unsayain. Ini ketentuan Allah. Dapat juga sebab kena tahu sejarah. Dulu tak dapat langsung, ni dapat juga. Sebab apa? Mungkin hikmahnya sebab tanggungjawab perempuan tak sebesar tanggungjawab lelaki. Yang mana lelaki diberi tanggungjawab kewajipan untuk menafkahi keluarga dan anak-anak, tidak kepada kaum perempuan. Jadi maka dia berkata, datang seorang lelaki perempuan ini, isteri Sa'ad bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, ya Rasulullah, 2 orang anak perempuan ini, anak dia lah,
anak kepada Sa'ad bin Ar-Rabi', bapa mereka telah mati syahid ketika bersamamu semasa peperangan Uhud. Kemudian bapa saudara kedua anak ini telah mengambil harta pusaka mereka tanpa meninggalkan apa-apa harta untuk mereka, sedangkan mereka tidak dapat berkahwin melainkan mereka memerlukan harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah akan menentukan hukum pada perkara itu. Kisah, ada riwayat lain mengatakan Nabi tak menjawab, Nabi diam. Sebab Nabi pun tak tahu nak jawab macam mana. Sehingga turunnya turunnya wahyu daripada Allah, maka turunlah ayat pewarisan, ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bapa saudara mereka, berikan kepada kedua anak Sa'ad sebanyak 2/3, sebab 2 orang perempuan berhimpun. Jadi dapat anak tadi 2/3 dan ibu mereka 1/6. Ibu ini bukan ibu si mati, bermakna isteri kepada Rabi' tadi, isteri kepada sahabat yang meninggal, yang wafat ketika, yang syahid ketika berperang tadi. Ibu ni ibu kepada anak-anak. Ibu tak dapat 1/4, ibu dapat 1/6 kalau ikut kaedah. Tetapi ibu ni bermakna isteri si mati. Isteri si mati tadi dia akan dapat 1/8 sebab si mati ada anak. Kalau si mati tak ada anak, isteri dapat 1/4. Suami pula, kalau isteri ada anak, suami dapat 1/4. Kalau isteri tak ada anak, suami dapat 1/2. Sekali ganda. Sama tak konsepnya? Lizzakari mislu hazil unsain, sama juga. Dalam hal suami isteri pun begitu juga. Dan bakinya, kata Nabi, 5/24 milik kamu. Kisah ini merupakan sebab turunnya ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Kita lihat sekejap apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-11, muka surat 30. Kita dah jumpa pun ayat ini sebelum ini dalam sumber hukum faraid Al-Quran, muka surat 30. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Allah Taala mensyariatkan, dalam arti kata mewajibkan, tak ada pilihan lain. Allah mewajibkan sebab harta-harta Allah. Bila dah mati, harta kembali kepada Allah dan Allah yang berhak membahagikan kepada siapa yang Allah nak bagi. Maka Allah mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian 2 orang perempuan. Lizzakari mithlu hazil unsayain. Bagi seorang lelaki sama bahagiannya 2 orang perempuan. 2000 lelaki, 1000 perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang sahaja, maka dia memperolehi setengah, yakni 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Dan untuk 2 orang ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal dunia itu mempunyai anak. Jika dia yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal dunia mempunyai beberapa saudara lebih daripada seorang adik-beradik, maka ibunya mendapat 1/6. Pembahagian-pembahagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebab tu hukum membahagikan harta pusaka menggunakan kaedah faraid adalah wajib. Allah dah wajibkan, Allah dah tetapkan. Bukan pilihan kedua, bukan pilihan kita. Bukan tak naklah aku nak ambil sama rata. Kami setuju. Haram hukumnya. Boleh nak buat sama rata, boleh nak ikut suka sama suka,
tetapi selepas ditentukan faraid. Maknanya apa? Tentukan dahulu mengikut kadar faraid, siap-siap. Anak lelaki berapa, anak perempuan berapa, ayah berapa, ibu berapa. Tiba-tiba anak lelaki kata, "Kak, aku kesian tengok engkau, Kak. Aku ni alhamdulillah Allah bagi rezeki lebih, aku berjaya. Engkau dah lah susah, duduk kat kampung, anak pula ramai. Tak apa, ini bahagian aku yang dapat dalam faraid, ada lebih aku bagi dekat akak sedikit supaya aku dengan akak sama rata." Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Lepas daripada ditentukan faraid. Sebab kita tak nak membelakangkan syariat. Sebab perkara ini hukumnya wajib. Menentukan faraid hukumnya wajib, tak ada pilihan. Apa hikmah? Bukan sebab. Hikmah di sebalik kena tentukan faraid dahulu, supaya tidak menyesal selepas tempoh yang lama. Dulu 10 tahun lepas, kalaulah ikut faraid bahagian aku banyak, tetapi sekarang aku baru tahu, nak minta balik dah tak boleh. Sebab dah hilang dah habis harta tu, dah sampai dekat anak, dah sampai kat cucu. Sebab dulu tak tahu berapa bahagian dia ikut faraid. Bila dah 10 tahun, 20 tahun baru dia tahu, oh kalaulah dulu ikut faraid mesti bahagian aku lagi banyak. Jadi ini antara hikmah kenapa wajibnya ditentukan bahagian faraid terlebih dahulu sebelum nak bagi sama rata ke, nak bagi ikut suka sama suka ke, tak ada masalah. Kalau ada waris yang tak setuju, aku tak nak bagi sama rata, aku nak ambil bahagian aku ikut faraid, boleh tak? Boleh. Dan haram yang lain mengatakan dia tamak. Tamak ni maknanya apa? Ambil hak orang, masuk dekat poket dia. Yang kawan ni tadi ambil hak orang lain ke tidak? Tak. Dia nak ambil hak dia mengikut faraid. Sebab bahagian dia kalau ikut faraid lebih banyak daripada adik-beradik perempuan yang lain. Aku tak nak, Kak, aku tak nak adik perempuannya, adik ini perempuan. Aku nak bahagian aku ikut faraid juga. Yang kakak, yang adik haram nak kata dia ni tamak. Sebab dia mengambil hak dia. Kalau misal kata ada yang setuju, ada yang tak setuju. Yang tak setuju ambil siap-siap bahagian dia. Yang setuju tak apa, okey, tak apalah Kak, Abang Long tak nak, tak apalah, dia ambil bahagian dia. Bahagian aku ada lebih, aku bagi dekat kakak, bagi kita sama rata. Boleh, tak ada masalah. Sebab dah tentukan ikut faraid terlebih dahulu. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Akan datang kita akan masuk pada muka surat 41. Yang ini pandangan sahabat. Yang ini agak berat perbahasannya, berkaitan dengan umariyatain, ataupun dalam sebutan lain dalam kitab-kitab faraid lain mengatakan sebagai al-gharrawain, dan juga al-aqdariyah, dan juga al-mushtarakah, dan jaddu ma'a ikhwah. Yang ini perjumpaan akan datang, insya-Allah saya perlukan whiteboard. Dan sebab kita ada buat perkiraan pada perjumpaan akan datang untuk menerangkan satu-satu keadaan ini. Apa yang dikatakan al-gharrawaitain, al-gharrawain, apa yang dikatakan al-aqdariyah, apa yang dikatakan al-mushtarakah, apa yang dikatakan jaddu ma'a ikhwah. Kesemuanya ini berlaku mengikut pandangan para sahabat, dan ianya juga dikatakan sebagai nas yang wajib untuk kita patuhi, sebab ianya adalah ijtihad di kalangan para sahabat, walaupun tak jumpa dalam nas Al-Quran dan juga hadis perkara-perkara ini, tetapi telah diputuskan secara ijma' di kalangan para sahabat, maka wajib untuk kita patuhi. Jadi insya-Allah cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun anda terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya tak sempat nak buka soalan.
Jadi perjumpaan akan datang, mana yang ada soalan terus tanya pada awal perjumpaan akan datang. Baru kita akan masuk dalam bab yang disebutkan tadi pada pandangan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.